فاضا بالنبي طه الحبيب المشرف صفوة دمع. Halal ni jangan berlebihan ambil. Kena takut sama. Orang kadang kata kedaot. Orang Kelantan kata apa? Kena ot. Maknanya jangan lajak. Walaupun halal, tapi jangan sangat melampau ambil. Jadi melampau ambil itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad terjatuh dalam perkara yang namanya fudul, benda yang lebih. Dalam satu ungkapan ulama, iyyaka wal fudula fa inna hisabahu yatul. Jaga-jaga benda yang lebih. Lebih ni maknanya melebihi had. Jaga-jaga ambil benda lebih. Jaga-jaga ambil perkara yang halal itu lebih. Fa inna hisabahu yatul. Kerana hisabnya di hadapan Allah itu panjang sekali. Jadi subhanallah, kadang-kadang orang ni dia kata apa nak kisahnya dah halal. Halal, ya betul halal, tapi ambillah zakat keperluan. Melebihi had, takut jadi terlajak ketika tu hisab di hadapan Allah panjang. Kaedah dia cukuplah kalau seseorang itu dia tak ada dosa di hadapan Tuhan, dia tak berdosa ataupun balik jumpa Tuhan dosa tak banyak, cukuplah berdiri di hadapan Tuhan tu lama, jadi sisaan pada dia. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, kita ada duit kita usaha sendiri, kita berniaga ke, kita turun bendang ke, kita berkebun ke, kita motong ke, memang duit kita sendiri. Dengan berkat kita usaha secara konsisten, bekerja keras, naik pangkat. Jadi kita tak tipu siapa, kita buat kerja betul, jadi bertambah duit kita. Okey, dalam bertambah duit ni, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena takut. Takut kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di waktu mana di sana ada orang yang berkeperluan. Kita tahu orang tu berkeperluan. Kadang-kadang ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan sengajanya setiap hari, kadang-kadang kita berjumpa berhenti masjid, bagi contoh, tengok iklan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iklan di masjid, ada sesebuah tahfiz ke, masjid ke, surau ke, orang minta bantuan. Sebenarnya dia seperti iklan yang Tuhan iklan kita, hendak selamat tak? Ataupun hendak kelebihan tak? Itu pertama. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina, orang mai rumah kita, dia tak minta tapi dia sebut. Sama juga, dia macam iklan dalam TV tu ada jalan bawah. Jadi kita tu nak cakna ataupun tidak. Baik. Bagi orang yang ada kecukupan rezeki dia, bagi orang yang ada kecukupan rezeki dia, sebenarnya itu adalah satu pelawaan Tuhan untuk dia nak dapat kelebihan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dan itu ialah suatu panggilan Allah untuk menyelamatkan dia di sana esok. Allah Subhanahu wa taala
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tengok kita, apa respon kita terhadap perkara-perkara macam tu. Kadang-kadang bila dalam situasi macam tu, Iblis kata, rugilah hang bagi habis duit hang bagi habis duit hang. Sebenarnya tentu satu perjuangan. Sama ada kita mula nak bagilah, tapi mana dia main macam tu, kita pun teragak-agak, tentu kita kena melakukan satu perjuangan, mujahadah. Sebab yang betulnya ialah Tuhan. Yang tak betulnya bisikkan syaitan tadi. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran dan menyuruh kamu kepada kejahatan. Sedangkan Allah janji pada kamu maghfiratan, keampunan, wa fadla, dan juga kelimpahan. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bila kita bagi, kita akan dapat keampunan Tuhan, dan Allah tambah lagi, wa fadla. Tak kurang lah. Tapi syaitan kata, hang bagi habis. Ya'idukum asy-syaitan ya'idukumul faqra. Hang bagi hang pakai hang. Rugilah. Jadi kita ni, bila mana kita tu benar halal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk mengurangkan hisab di akhirat esok ialah infak. Infak ni nak cover rugi di akhirat. Diri di hadapan Tuhan ni cukuplah. Tuhan tanya tu, Tuhan tanya ni. Sebab yang halal semua tak free of charge. Semua akan ditanya satu persatu. Dan Tuhan akan mendetailkan setiap nikmat yang dia bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya besarnya nikmat yang Tuhan bagi ni, dia akan tanya satu persatu. Di dunia hari itu, kepih berapa biji pakai? Allahumma salli ala sayyidina. Di dunia hari itu, baju rupala pakai. Dalam baju-baju ni, baju ni berapa butang? Baju ni berapa butang? Semua tu kira belakang. Hak ni warna apa? Hak ni warna apa? Ni ambil mana? Ni pendapatan yang macam mana? Hak ni syukur ataupun tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu maknanya hisab. Sebab itu berhati-hati dengan benda yang halal. Ya boleh, tapi jangan terlebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya yang terlebih ni, maknanya kalau berlebihan ni, dengan makna kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melampau makna dia. Benda banyak tapi tak guna. Baju penuh dalam lemari tapi tak pakai. Itu melampau dah bagi. Kalau Tuhan nak tanya, biar kita pakai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar kita pakai. Sebab pakai ni berarti kita mensyukuri nikmat. Tapi kalau terlajak banyak, tak, jadi akan tertinggal pakai. Biar padan. Sebab nikmat ni, ke Tuhan bagi kena guna. Tu orang kaya-kaya yang loaded tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kasut penuh satu bilik. Pi Perancis beli, pi Australia beli, pi Mekah beli, lepas tu balik tinggal.
tak guna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beg tangan lambak juga, topi koleksi juga. Allahumma salli ala sayyidina. Hatu yang hisab banyak. Sebab itu kita ni, kalau Tuhan nak tanya, biar yang kita guna. Sebab nikmat Tuhan bagi kita guna itu, maknanya kita mensyukuri nikmat. Sebagai contoh, kita mengaji, kipas angin ada tapi tak pasang, tu mengkufuri nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap perkara yang kita guna, kita mensyukuri nikmat. Jangan ada perkara yang kita simpan tapi kita tak ambil manfaat. Dia ni, selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama kita guna, yang kedua kita kongsi, kita share dengan orang. Hak tu tak akan dihisab. Kalau kita pakai, Tuhan tanya, akan dihisab. Tapi kalau nikmat tu kita kongsi, hak tu tak dihisab. Contoh, duduk di asrama. Duduk di asrama, mak bagi satu tin roti cream crackers. Pukul 2 pagi makan seorang-seorang. Hak tu kena tanya. Soalan Sayyidina Muhammad. Mak mai beli burger. Lepas tu saat lagi pukul 10 duduk balik mari makan burger seorang-seorang. Tu kena tanya. Tak mau ditanya ni, mai makan sama. Allahumma salli ala. Sebab itu Islam menggalakkan, menyuruh kita makan berjemaah. Kita makan dalam talam, tu tak ditanya. Dia panggil makan berjemaah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kerja di pejabat. Lepas tu bila nak makan, jom kita pergi makan. Duduk 3-4 orang, makan sekali. Tu tak kena hisab. Kalau pergi seorang-seorang makan, tu kena hisab. Kena tanya. Nak elak daripada kena hisab, makan secara berjemaah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita kata, kita buka puasa. Buka puasa ni, walaupun kita makan banyak sikit, tapi tak ada hisab. Ni Allah muliakan orang yang berbuka puasa. Begitu juga makan sahur. Ada Sayyidina Muhammad. Makan sahur pun tak kena hisab juga. Ataupun kita makan dengan tetamu. Bila tetamu mai, orang salafus soleh, kalau ada tetamu mai, mereka buat keluar semua. Dan tetamu pun bukan makan semua pun. Lepas tu kita masuk balik, tu keluarga kita makan, takkan dia hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau lain daripada tu, semua kena hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bekas tetamu makan tu, hak kita. Kalau orang Melayu kan, dia pernah passion dia tak makan habis. Dia buat bunga pinggan. Orang angkat, orang cucuk semua kan. Soalan Sayyidina Muhammad. Dia tinggal kat satu. Betul tak? Lepas tu, tuan rumah pun tak apa. Tinggal satu. Orang soalan, tu makan tak kena hisap. Maka itulah hikmah orang Melayu. Dia tak angkat, dia tak makan habis. Tapi bila mai hari ni, masalah Sayyidina Muhammad, pembawakan dah berubah. Kata tuan rumah, makan habis. Akhirnya masuk dalam rumah, kosong. Daripada tika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ada peluang lah orang dalam rumah makan untuk tak dihisab. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, benda yang halal akan dihisab.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takutilah penghisaban yang Tuhan akan buat.